Kenyataan terkini daripada bekas Panglima Tentera yang mengatakan bahawa perjanjian ART ini tidak menggadai negara, tidak menjejaskan kedaulatan negara. Tetapi kenapa Mahathir hari ini masih berusaha sedaya upaya untuk terus menghasut, menggunakan isu ini, katanya Anwar menggadai maruah negara, menggadai negara dan sebagainya. Jadi siapa yang benar, sahabat semua? Bagi saya lebih percaya ya kepada bekas Panglima Tentera ketimbang dengan Sakatua Mahathir ini. Yang kita tahu kata-katanya itu begitu berbelit-belit sekali. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan politik semata-mata. Dan ya mungkin mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi ayo kita lihat dua kenyataan ini. Untuk yang pertamanya adalah kenyataan daripada bekas Panglima Tentera. Katakanlah bekas seorang Panglima Tentera menipu kan. Mereka ini juga pakar dalam perundangan, menjaga kedaulatan negara kita dan juga nama baik negara kita. Jadi katanya perjanjian dengan Amerika Syarikat tidak menjejaskan kedaulatan negara. Itu antara kenyataan daripada bekas Panglima Tentera. Jadi ayo kita lihat ya kenyataan penuh ya bekas Panglima Tentera ini. Bekas Panglima Tentera Angkatan Tentera Zulkifli Zin yang menegaskan perjanjian perdagangan timbal balik Malaysia Amerika Syarikat telah melalui proses semakan ketat oleh Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, ya, Jabatan Peguam Negara, AJC dan Jemaah Menteri sebelum ditandatangani. Beliau berkata perjanjian itu digerakkan oleh MITI dan diteliti secara mendalam oleh AJC sebelum dibawa ke Kabinet untuk pertimbangan serta kelulusan. Jadi katanya saya percaya semua prosedur telah dipenuhi, dipatuhi sepenuhnya. Jadi saya yakin pegawai berpengalaman di AJC dan MITI tidak akan sesekali menggadaikan kedaulatan negara, katanya seperti dipetik bernama selepas mendengar taklimat khas ya berkaitan dengan perjanjian ART itu. Kenyataan Zulkifli menyusul tindakan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosal Wahid yang mengancam mau menyaman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan berhubung kenyataan ataupun perjanjian itu. Rosal dari Bersatu antara lain mempersoalkan sama ada Perdana Menteri telah mendapatkan kelulusan Kabinet, nasihat peguam negara serta perkanan Majlis Raja-Raja sebelum menandatangani perjanjian berkenaan. Dan menurut Zulkifli lagi, perjanjian itu tidak mengancam kedaulatan negara kerana menetapkan hubungan rundingan dua hala antara Washington dan Putrajaya yang tidak berat sebelah. Ada yang anggap kita perlu minta kelulusan Amerika Syarikat untuk membeli barangan, tetapi frasa Shoal Consult bermaksud kita berbincang bukannya memohon kebenaran. Jika Malaysia atau Amerika Syarikat tidak setuju atas kepentingan masing-masing, kedua-dua pihak boleh menghentikan perjanjian. Jadi bagaimana boleh ditafsirkan seolah-olah kedaulatan negara kita telah tergadai, katanya. Dan dalam taklimat itu turut dihadiri bekas Ketua Polis Negara Razarudin Hussain dan juga Presiden Kelab Veteran Komando Malaysia Shah Yassin. Razarudin berkata, penjelasan MITI menjawab perjanjian itu menjelaskan kedaulatan negara Malaysia sambil menambah mukadimah perjanjian menekankan situasi menang-menang untuk kedua-dua negara. Jadi mukadimah perjanjian itu antara lain menegaskan bahawa Malaysia dan Amerika Syarikat berkongsi nilai seperti komitmen kepada kedaulatan, kemakmuran ekonomi dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, serta berhasrat memperkukuhkan hubungan perdagangan dengan menangani halangan tarif dan bukan tarif. Shah pula berkata perjanjian itu memberi manfaat kepada kedua-dua negara tanpa menjejaskan maruah Malaysia. Jadi sebagai komando selama 22 tahun katanya, saya tidak nampak kedaulatan negara kita tergugat, kata komando itu lagi. Jadi sahabat semua, jelas bahwa permainan yang dimainkan oleh Mahathir ya kononnya ini menggadai negara kita dan sebagainya, itu hanya permainan politik semata-mata. Karena kita tahu Mahathir ini begitu cemburu ya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekian lama dihalang oleh Mahathir menjadi Perdana Menteri, tetapi akhirnya telah diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan kerana itulah dalam satu kenyataan media yang sama, Mahathir terus mengkritik perjanjian dagangan dengan Amerika Syarikat. Tidak habis-habis lagi Mahathir ya.
tidak putus-putus. Selepas dijawab, selepas komando bekas ketua polis, bekas panglima tentera memberikan jawaban, Mahathir pula memusingkan satu demi satu untuk menegakkan benang yang basah. Itu pandangan saya lah. Jadi kalau kita lihat bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad sekali lagi mengkritik perjanjian perdagangan timbal balas AT Malaysia Amerika Syarikat dengan menyamakannya dengan Malayan Union baru yang dipaksa ke atas negara. Ada saja. Ya, lepas ini diselesaikan, lepas itu cari lagi satu masalah, gelaran dan sebagainya. Sehingga seperti badut Parlimen Rosol ini, ia membawa kononnya mengheret Datuk Seri Anwar Perdana Menteri kita ke mahkamah. Bangang sungguh. Ya, kita harap kalau perkara yang dibawanya ke mahkamah itu tidak ada bukti dan tidak sahih, mungkin kerajaan boleh menyaman balik ya ahli Parlimen Rosol ini, badut Parlimen ini. Karena ia membuat tuduhan yang melampau dan juga tidak berasas. Mahathir juga berkata tiada beza dengan cadangan berusia singkat Malayan Union yang diperkenalkan British pada tahun 1946 dengan mendakwa hak orang Melayu dan Miputah serta kedaulatan Raja-Raja Melayu akan dipijak jika kemerdekaan negara digadaikan. Bila masa pula ya melawaklah Mahathir ini ya, bila masa hak orang Melayu, Bumiputera, kedaulatan Raja-Raja digadai, ya, kemerdekaan kita digadaikan. Tidak pernah, tidak ada terkandung dalam perjanjian itu. Panglima tentera ini sudah menyatakan semua itu tidak berlaku. Ya, semua ini adalah ilusi semata-mata daripada seorang mantan Perdana Menteri yang cemburu melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi seorang Perdana Menteri mungkin yang antara yang terbaik ya selepas beliau. Mungkin dia tidak percaya dengan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini dan mahu meruntuhkan kerajaan hari ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya kononlah dialah yang terbaik antara Perdana Menteri yang pernah ada dalam negara kita. Ya, memang kita tidak boleh nafikan Mahathir juga antara yang terbaik, tapi bukan semua perkara yang dilakukannya itu menunjukkan bahwa beliau adalah Perdana Menteri yang terbaik. Antaranya apabila Mahathir sendiri melepaskan Pulau Batu Putih dan sehingga yang di Pertuan Agong begitu marah, Sultan Johor marah ya karena ya nama negara kita, ya kedaulatan negara kita itu dilepaskan begitu saja tanpa ya berusaha sedaya payah untuk melawan dan sebagainya. Siapa yang melakukan dan melepaskan perkara itu dengan jelas yang di Pertuan Agong Sultan Johor mengatakan bahwa dilakukan oleh seorang mantan Perdana Menteri pada ketika dia menjadi Perdana Menteri untuk kali yang kedua. Siapakah individu itu? Anda boleh jangka sahabat-sahabat semua. Sekalipun malas mau cakap, karena individu ini tidak habis-habis mahu memusingkan fakta, memperbodohkan rakyat. Ya, tapi hari ini saya percaya rakyat tidaklah mudah untuk diperbodohkan, dipermainkan, ya, oleh seorang individu yang masih lagi berada di takuk lama. Mungkin beliau tak ingat sekarang ini negara ini masih seperti dulu yang tidak ada sosial media, yang tidak ada internet. Jadi bolehlah dia memusingkan fakta dan sebagainya. Sekarang ini semua fakta ada di depan mata kita. Ya, bagi yang tertipu itu mungkin mereka itu golongan walan-walauntit yang memang bodoh, bangang, tiada otak, pakai otak di lutut dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.